Kenapa tarik nafas tu? Tarik nafas, tahun depan anak saya darjah 1. Tak apa. Bertenang. Sebab sebenarnya bila kita bercerita tentang perbelanjaan, ada teknik-tekniknya, ada cara penyimpanannya. Cuma yelah, kadang-kadang kita ni tak berapa cukup ilmu. Jadi kita mula risau. Kita kena belajar. Kita kena belajar dan merancang kewangan sebelum anak-anak kita kembali ke sekolah. Jadi kita bersama dengan memang perunding kewangan iaitu Encik Syamsuddin Kadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey tuan. Baik. Sebelum kita bercakap pasal perbelanjaan ibu bapa untuk anak-anak ke sekolah ni, tuan sendiri. Okey. Perbelanjaan anak-anak ke sekolah ni berapa orang? Okey, 6 orang ya. Itu dia. 6 orang semua berada di sekolah ataupun daripada anak 7 tapi yang di sekolah daripada 8 tahun sehingga 17 tahun. Masya Allah. Tingkatan 2 sampai tingkatan 5. Jadi hari ini memang patutlah tuan bagi kami nasihat. Ya, betul. Okey, baik. 6 orang tu. Kan 6 orang ya. Wow. Jadi bercerita tentang perbelanjaan kan. Kita nak tahu juga. Macam tadi kita ada dapat pendapat yang katanya ada daripada 150 ke 200 ringgit untuk seorang anak perbelanjaannya. Dan adakah ia boleh berubah jikalau barangan itu tak semua dibeli baru? Ya, betul. Dia sebenarnya kalau ikut asasnya kita ni masih ikut kan tahun baru kena benda baru. Sedangkan kasut kita tukar apabila dia rosak. Tak semestinya Januari, right? Jadi sekarang ni bulan 3 okey sikitlah. Saya timbul rasa emosi down tu kurang walaupun ni orang kata buka sekolah baru, right? Sebab biasa yang Januari tu yang akan rasa down sangat. Baik. Jadi apabila anak ni kita ada anak, perkara yang kurang orang buat adalah tanya anak itu. Okey, contoh nak beg baru. Dia nak, dia kena beli lah. Kalau anak nama Haziq memang habis. Kena beli baru. Tuan ada nama Haziq ke? Tak ada. Maksud saya kalau yang ada nama tu, kalau anak tu nak, kita kena beli lah. Kalau saya semua saya nak. Kalau anak kata tak, beg boleh guna lagi. Macam saya anak tu, 6 orang tu masing-masing ada karakter yang berbeza. Baik. Kita hanya beli apa yang dia rasa perlu ataupun kita tawar-menawar dengan dia. Contoh kan sebab tahun ni tahun yang sangat kritikal sebab kan bulan depan 2-3 hari minggu depan puasa, lepas tu nak raya. So 2 kos, jadi kita minta tawar-menawar, boleh tak yang satu lagi kita beli lepas raya. Okey. Contoh beg, tengok dia pakai. Sebab kenapa pula beg cukup setahun dia memang rosak ke? Kenapa? Dia rosakkan sendiri ke tuan? Dia kadang-kadang parent tu yang merosakkan. Sebab dah beli baru yang tu tak rosak lagi. Tanya anak kita. Beg tu boleh guna lagi? Okey, boleh guna. Tak, maksudnya kalau rosak tu bulan 8, kita hanya perlukan keluar modal bulan 8 nanti. Jadi bukan sekaligus semua kos kita kena keluar serentak. Perasan tak ada orang banyak beli kasut 2 tapi setengah tu dia bukan gilir hari ni pakai ni. Tunggu yang tu rosak. Jadi dah membazir duit duduk kat situ. Lepas tu kata tak cukup duit. Jangan beli lagi. Baik. Sebab kedai kasut insya-Allah sepanjang tahun ada. Ya. Baju sekolah pun sama. Baju sekolah kalau boleh ajar anak biar satu baru satu lama, contoh. Kalau kita ada 4 pasang, 2 baru 2 lama. Baik. Tak, nilai ni kena ajar sebab ada kes saya jumpa seorang yang dah berumur lah. Saya tengok 70 60. Orang lain cerita dulu tentang dia, lepas tu dia mengaku sendiri. Masa yang dia meninggal, tak silap saya tak sampai 30 tahun umur dia, ada 50 geran tanah. So bila anak tu dah umur 30, semua geran tanah tu dah habis, tak ada. Sebab isu nilai duit ni perlu diajar masa kecil-kecil lagi. Maknanya sanggup gadai kan? Jual, gadai jawab. Sebab dia tak reti, tak diajar cara menguruskan duit. Jadi baju sekolah ni maknanya patut kita tukar macam alat tulis. Ramai orang tu masuk beli. Alat tulis hari tu takkan dah makan sampai makan. Kalau masih ada colour, gunakan lagi. Baik. Jangan tukar jika dia belum habis atau belum expired. Baik. Lagi-lagi kalau yang ada 6 anak, yang abang dia punya, adik dia boleh guna. Itu kena tanya tu. Takut yang anak kita bernama Haziq ya. Tak nak yang abang punya. Adik dia Dayah. Yes, ada setengah dia sanggup. Kalau dia sanggup pakai, itu yang paling bagus. Ada saya tengok keluarga di luar sana yang boleh macam kan yang 2-3 yang sulung memang biasa tak asyik barulah. Kadang adik kata abang asyik baru je kita orang ni. Pakai yang abang punya ataupun anak kita yang pertama masuk JAS 1 lah. Baik. Toleransi. Jadi kalau boleh nak beli, tanya anak dulu. Okey, apa yang rosak senarai dulu kita tengok. Kalau kasut, biasa kalau gilir macam hari ni pakai lain, esok lainlah tu. Kalau yang jenis yang tunggu rosak, kadang saya tengok anak saya tengok kita beli dulu right 2 pasang. Tengok bulan 8 baru dia guna.
Kita dah beli bulan satu kan membazir duit pun dah duduk kat situ. Sebenarnya kita dah boleh pusing untuk yang lain. Maksudnya kita harus berbelanja ikut keperluan di waktu itu. Betul. Jangan nanti pakai beli sekali lah melainkan ada duit lebih lah mungkin. Dan satu kita tengok anak kita, dia anak baru tu kadang-kadang dia tidak boleh berdepan dengan realiti. Kan masuk sekolah hari pertama, malulah nanti kawannya. Ada anak tak kisah. Jadi sebab dia jaga. Sebab kita boleh tengok anak kita ada yang jaga baju tu tahan lama. Ada yang tu memang cukup-cukup. New Year memang rosak lah. Yang tu Aziz kata. Itu sengaja. Itu Aziz tadi tu. Okey, tapi tuan, disebabkan kenaikan harga, kan, kebanyakan barang yang naik harga dan kuasa membeli ibu bapa juga menurun. Mereka memang dah plan dah, tak payahlah. Dia sendiri yang rasa tidak ingin spend, tak nak spend untuk pembelajaran anak-anak ke sekolah. Jadi adakah mereka wajar untuk kita rancang kewangan ini untuk kewangan kembali ke sekolah ini dari sebelum start? Dia sebenarnya kalau kiranya setahun lah. Kita nak, macam contoh sekarang ni kita dah habis duit contoh 200 untuk satu anak. Okey. Tapi di KL kalau 200 saya rasa memang sangat minimum tu. Kalau let's say kita masuk shop, bukan nak cari yang branded sangat. Tambah kalau minggu-minggu ni kita pergi, kebanyakan baju pun kalau sekolah menengah 50 beg. Boleh beli yang RM20 tapi beg tu tahan berapa lama. Kalau RM50 biasa mungkin tahan lebih. So jadi kalau let's say contoh 240 lah ya. 240 makna sebulan setiap bulan. Maksudnya kalau bulan April ni kita dah boleh menabung untuk next year RM20. Setiap bulan untuk seorang anak. Tu kalau nak paling selamat yang tak stres lah. Tapi yang duit lebih biasa dia takkan buat, dia tiba rasa okey berapa. Tapi masa tu kira-kira tak cukup dekat duit. Baik. Tapi sebenarnya kos dia kan kita tengok sekarang dah RM20 untuk satu set pakaian lah. Satu set tu sebenarnya? Sebab kalau tengok baju sekarang sekolah menengah 50, ada seluar 60 pun ada. Bukan kata brand. Dia tulis lah diskaun, kita kira dah ada 60 jadi 56 macam tu je. Itu untuk satu set 100 lebih? Satu kalau sekolah menengah saya tengok ni satu kedai yang saya tengok semalam RM249 200 tu hanya boleh baju, seluar dengan beg satu. Beg RM79. Itu dalam kedai yang bukannya belum lagi kalau kedai pakaian lah, kedai pakaian sekolah. Belum lagi untuk perempuan dengan tudung dan sebagainya. Wow, betul maksudnya dia memang ada tempat yang tu nak cari dan sebagainya, tambah dengan beli. Kalau kita beli dah hujung ni memang dah tak ada, saiz pun tak ada. Kita jadi kos kita jadi banyak. Dia sebenarnya tutup sekolah tu bagus beli terus kalau kita mampu. Baik. Dekat nak buka memang stok dah tak ada, terpaksa bayar yang lebih-lebih lah. Kadang-kadang tak berkualiti pun. Iyalah, ya betul. Dan bagaimana pula dengan mungkin inisiatif ataupun bantuan yang diberikan oleh kerajaan? Adakah ia juga membantu supaya banyak keluarga ataupun ibu bapa di luar sana? Saya lihat kalau macam 150 diperuntukkan baru ni, kalau kita betul-betul guna untuk sekolah, kita tak boleh sebut inflasi lah untuk tahun ni. Lalu memang kita boleh sebut. Tahun ni tak boleh sebab dah cover banyak tu. 150 kalau kita masih ada duit tu dan ya sebab dapat bulan 1 gitu kan. Kebanyakan orang mungkin dah tak tahu ke mana lah. Mungkin lepas ni mungkin boleh dicadangkan juga. Yalah, tapi bagus dah bagi awal, nak suruh beli awal. Ya, betul. Mungkin lepas ni mungkin bagi voucher yang khas untuk beli pakaian sekolah, itu lebih bagus saya sebut. Baik, dan sebenarnya itu lebih kepada pengurusan ibu bapa sendiri untuk menggunakan duit itu sepatut dan sewajarnya. Betul ya? Ya. Tapi kalau kita lihat ada banyak lagi sebenarnya bantuan selain daripada 150 tadi, ada banyak lagi bantuan lain yang diberi oleh kerajaan kan. Kalau 150 tu bagi saya, kalau yang tempat murah satu set pakaian anak tu boleh lah. Ataupun kalau let's say 200 tadi kan, dia sebut atau 200.5 dah. At least 100 je. Ya, betul. Dia dah separuh lepas macam yang bantuan ni mungkin boleh dikekalkan dan sesuai lah pada tahun ni sebab raya pun bersama. Ya, bercakap pasal raya bersama ni tuan. Bulan 3 start sekolah, bulan 3 juga kita akan mula Ramadan dan bulan depan kita akan raya. Jadi bagaimana sebenarnya kan nasihat tuan untuk kita merancang betul-betul kewangan tu supaya tak terjejas? Tak berhutang, tak peminjam dengan sesiapa. Bagi saya raya ni pun sama. Kalau boleh tanya anak kita secara individu. Sebab kadang-kadang orang nak cari selondong. Sebab itu akan jadi kos lah. Bagi yang mampu, abaikanlah tips ni. Ni bagi yang mana yang nyawa-nyawa ikan orang kata. So tanya anak kita. Jangan terkejut. Ada anak tak nak apa-apa pun. Tak apalah, kita pakai yang apa yang ada. Kalau dia nak macam tu, teruskan. Sebab hadis Nabi tak saya, dia pakai pakaian terbaik pada raya. Maknanya buka almari, tengok yang mana terbaik. Betul. Buka pasar raya. Itu yang lebih mampu. Jadi tengok macam tu.
Dan kalau nak buat win-win situation pun boleh. Okey, siapa nak pakai pakaian lama, ayah bagi 30 atau RM50. Kan baju baru 100 ringgit. Wah, bijak ni, bijak. Saya pernah buat tahun lepas punya sekolah. Ada reward. Reward. Siapa pakai beg lama, dapat ni. Dan dia pun pastikan beg tu jadi tahan lama. Kalau tak ada reward, beg tu akan cepat rosak. Sebelum akhir tahun dah koyak sana, koyak sini. Sebenarnya psikologi je. Yeah. Bila ada reward, dia akan tahankan beg tu apa semua lebih lama. Dan pastikan nak tukar pensel color anak kita sebolehnya lah kalau kita nak disiplinkan. Boleh ganti baru bila bagi yang pendek. Lagi tak ada tu tak ada guna duit poket dia untuk ganti. Dah kentok tu. Dah kentok, right. Tapi setengah hilang guna duit sekolah. Baik. Kita kena disiplinkan dua-dua. Kita pun sama kan apabila habis duit duit gaji awal, right? Sampai kita terpaksa minum air paip besi ya. Maksudnya kita yang kena disiplin sendiri dan juga kena bijak dalam merancang perbelanjaan serta pandai bermain psikologi dengan anak-anak. Ini yang paling saya suka sebenarnya. Itulah tips belajar daripada pengalaman. 6 orang yang sedang bersekolah. 6 daripada 7 yang bersekolah pada tahun ini. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Syamsuddin Kadir, seorang perundi kewangan. Banyak yang kita boleh belajar sebenarnya daripada Tuan Syamsuddin. Nanti saya akan tuntut ilmu lagi. InsyaAllah saya suka.